Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Diharapkan semoga pelajar-pelajar cikgu bersedia untuk kelas kita. Selepas kita bercuti untuk Hari Raya Aidilfitri, lebih kurang 2 minggu kan kita cuti. Kita cuti sekali dengan cuti penggal. Baik, untuk kelas yang berikutnya, itu kelas ni, kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu selepas tajuk reka bentuk elektrik. Selepas tajuk reka bentuk mekanikal, iaitu reka bentuk elektrik. Okey, ini adalah tajuk baru untuk topik tingkatan 2 nah. Baik, untuk reka bentuk elektrik ni macam ni, mudah. Cikgu akan pergi kepada poin dia nah. Okey, macam mana kamu bayangkan macam mana kalau kata tak ada elektrik dalam kelas. Tu kalau kata tak ada dalam kelas lah. Sekarang ni kita belajar duduk di rumah kan. Okey. Contoh apa yang akan berlaku sekiranya tak ada elektrik di rumah kamu sendiri. Okey. Ya, seperti yang kamu tahulah. Lampu kamu tidak akan berfungsi, kipas tak berfungsi, komputer pun tak akan berfungsi sekiranya bersambung dengan elektrik. Kemudian TV pun tak ada. Yang bagi yang duduk di rumah yang ada aircon tu, aircon pun tak ada, boleh duduk, kipas pun tak ada. Masalah kan. Okey, jadi dengan ada elektrik ni, kehidupan kita semakin mudah. Okey, kita bergantung sepenuhnya kepada elektrik. Jadi pentingnya elektrik itu untuk kehidupan seharian kita nah. Baik, itu berkaitan dengan sikit sebanyak berkaitan dengan elektrik. Baik, kita terus kepada perkara yang kedua nah. Okey, ini adalah elemen, iaitu sistem elektrik. Baik, sistem elektrik ini dia ada 4 komponen. Bawah pada elemen ni, dalam sistem elektrik ada 4 elemen nah. Dalam sistem elektrik dia ada 4 elemen. Yang pertama, kita ada sumber. Yang kedua, kita ada medium. Yang ketiga, kita ada beban. Dan yang keempat, kita akan ada kawalan. Untuk tajuk ni, mungkin cikgu akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu sumber dahulu. Okey, kalau ada masa kita akan terus kepada medium. Satu-satu kita tengok nah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sistem elektrik. Okey, seperti yang kamu tahu, sistem elektrik ni iaitu yang pertama, sistem yang melibatkan sumber. Okey, sumber ada 2 jenis. Okey, ingat ada 2 jenis sumber. Yang pertama, boleh diperbaharui. Yang kedua, tidak boleh diperbaharui. Okey, kita tengok yang pertama, sumber yang boleh diperbaharui. Maksud dia sumber yang kita guna kita boleh guna sampai bila-bila. Okey, sumber yang boleh digunakan semula. Bekalan ni senang kata, selagi kita hiduplah. Okey, selagi kita hidup, bekalan tenaga elektrik, itu sumber yang boleh diperbaharui ini dia tetap akan ada. Itu untuk sumber yang pertama nah. Sumber yang boleh diperbaharui. Yang kedua, contoh. Cikgu kena bagi contoh. Okey, contoh dia angin. Okey, angin, air, kita ada ombak, kita ada matahari. Okey. Contoh 4 contoh nah. Okey. Adakah matahari akan tak ada langsung sehari? Mesti ada kan? Angin mesti ada. Okey, air kecuali kita dah tak ada di dunia ni. Okey. Jadi selagi kita hidup lah, maksud dia tenaga ini boleh diperbaharui. Okey, yang kedua. Itu yang pertama nah, yang boleh diperbaharui, sumber yang boleh diperbaharui. Yang kedua, yang tak boleh diperbaharui. Okey, yang tak boleh diperbaharui ini, sumber ni sampai satu masa dia akan habis. Okey, dia akan habis. Sumber ni akan habis, tak boleh dah nak dikita semula. Okey, contoh petroleum nah. Ni adalah satu sumber. Okey, dia merupakan salah satu sumber untuk jana tenaga nah, untuk elektrik. Okey, petroleum. Kemudian kita ada arang batu, kita ada gas dan juga satu lagi tenaga nuklear. Okey, proses ni nanti cikgu akan terangkan pada slide yang berikutnya. Okey, kita tengok sumber yang pertama. Sumber yang pertama, angin. Okey, tu contoh kincir angin. Okey, kemudian yang kedua, ini adalah tenaga yang boleh diperbaharui nah. Okey, yang kedua kita ada air. Okey, ini sumber elektrik ni yang boleh diperbaharui. Okey, kita ada air,
kita ada matahari, khususnya kita sebut sebagai solar lah, tenaga solar. Kemudian kita ada tenaga ombak. Okey, untuk tenaga ombak ni mungkin kamu tak pernah dengar. Tak banyak diguna pakai di negara-negara yang kurang kawasan yang ombak dia besar. Okey, jadi di Malaysia ni mungkin tak ada lah, ada pun mungkin tak banyak. Ombak kita tak cukup kuat Okey. Okey, kemudian seterusnya ni adalah petroleum. Ini adalah sumber yang akan habis satu masa. Satu masa nanti kita akan habis sumber tenaga ni. Sebab itulah sekarang ni kita tengok banyak saintis-saintis, banyak orang-orang yang melibatkan diri untuk membuat penyelidikan macam mana nak hasilkan sumber ataupun orang kata sumber tenaga bagi kenderaan lah khususnya. Okey, khususnya kenderaan lah, kita tengok skop yang kecil kenderaan yang menggunakan pakai bateri untuk menjalankan operasi kenderaan. Sebab apa? Sebab sampai satu masa petroleum ni dia akan habis. Okey, sebab dia sumber yang ada dalam bumi sampai masa dia akan habis sebab dah lama dah kita gunakan petroleum. Okey, yang seterusnya arang batu sama juga. Okey, ini adalah contoh penggunaan arang batu. Sekejap cikgu play. Okey. Okey, ini contoh petroleum lah. Okey. Dia hasil daripada perebutan mikroorganisma ataupun organisma yang ada di dalam, yang ada di atas bumi lah. Lama-lama dia reput, dia akan duduk dia akan endap di bahagian lapisan bawah tanah dan juga menghasilkan petroleum Itu contoh. Okey, ni ni adalah kita sebut sebagai tempat untuk kita cari gali minyak. Okey, tempat untuk kita ambil petroleum ni lah. Okey, ni sumber seterusnya adalah arang batu. Arang batu ni dia macam dengan dia nak macam arang yang kamu beli di kedai tu, tapi dia lebih kuat, lebih keras lagi lah. Sebab sebut pun nama dia arang batu. Arang kamu tu dibuat daripada tumbuhan, tapi arang ni juga diambil daripada sumber yang ada di dalam tanah bukan ada atas pokok ni, tak. Kita tak tebang pokok, kita tak bakar jadikan arang macam kayu bakar tu, tak. Arang batu ni yang ada sumber di dalam tanah yang kita ambil. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah contoh macam mana sumber arang batu itu berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tengok. Okey, daripada mana daripada bahagian bawah Okey, dan melalui ruang pembakaran itulah. Okey, burning chamber tu. Kemudian wap itu dia akan naik dan dia akan salurkan di bahagian turbin yang berpusing. Kemudian dengan berfungsinya turbin itu, berputarnya turbin itu ataupun kipas itu menghasilkan tenaga elektrik dan dimasukkan ke dalam kilang untuk generate power ataupun generate elektrik, tenaga elektrik. Okey, dari situlah datangnya Okey, ni kalau kata kita pakai gas. Okey. Ni sistem dia Okey, gas. Yang ni kalau kata pakai tenaga nuklear. Ni nak lebih kurang lah kita menggunakan arang batu, kita nak menggunakan gas. Okey, ini tenaga nuklear. Ini adalah satu sumber yang kita boleh dapatkan daripada dalam tanah. Negara-negara maju banyak menggunakan tenaga nuklear, tapi bahaya dia dengan amal yang kecil pun boleh menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Tapi jika tak diuruskan dengan betul, tenaga nuklear ni boleh menyebabkan kita kata kemusnahan. Contoh yang berlaku di Jepun. Okey, loji tenaga Fukushima kan. Okey, kemudian yang berlaku di Rusia, itu adalah salah satu sumber tenaga yang bila tak digunakan dengan cara yang sebetulnya mungkin berlaku kemusnahan lah. Okey, jadi tak banyak negara yang pakai tenaga nuklear ni sebab bahaya dia sinar radiasi dia cukup bahaya. Okey, ini adalah loji nuklear. Okey, ini loji nuklear Okey, kemudian kita masuk sikit berkaitan dengan
Sistem elektrik yang kedua. Yang tadi yang pertama sumber. Sumber ada dua jenis Sumber ada dua jenis. Boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Okey, sekarang ni kita masuk pada elemen yang kedua. Tadi elemen yang pertama tadi sumber. Elemen yang kedua medium. Okey, elemen sistem elektrik yang kedua adalah medium. Medium ni apa dia? Medium ni adalah perantara lah. Sebenarnya kita sebut sebagai perantara antara sumber dengan beban. Sumber apa? Sumber itu adalah punca kepada tenaga elektrik. Beban itu apa? Beban itu adalah produk elektrik yang kamu guna. Contoh, kita kata kipas berpusing, itu adalah beban. Okey, lampu yang menyala itu adalah beban. Produk terakhir yang berfungsi menggunakan tenaga elektrik itu adalah disebut sebagai beban. Okey, faham tak? Okey, medium ini berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, kemudian medium ni terbahagi kepada dua jenis, berwayar dan juga tanpa wayar. Cordless lah kita sebut, berwayar ataupun tanpa wayar. Okey, ni contoh medium ada dua jenis, berwayar dan tanpa wayar. Okey, tu foto kita ada hal ni kan. Contoh dulu telefon menggunakan wayar sepenuhnya yang ada di rumah. Nak bercakap pun kena pergi satu tempat saja. Tapi mungkin zaman kamu dah tak ada. Zaman cikgu memang ada lagi benda ni. Okey, kemudian kita mai satu masa dah ada telefon bimbit. Dulu kalau kata di kedai makan, orang yang ada telefon bimbit ni orang paling kaya lah. Telefon pun cikgu biasa tengok masa cikgu lebih kurang darjah 2, darjah 3 macam tu. Kalau kata kontraktor, kebiasaannya orang kaya kat atas, pergi kedai makan, dia letak telefon di atas meja makan tu, sama tinggi dengan kepala dia bila dia duduk tu. Maksud dia tinggi, besarnya telefon. Kamu bayangkan telefon masa tu dah besar tu. Itu telefon yang tak berwayar, tanpa wayar. Kalau kata dia orang telefon dia tarik area, pegang telefon, dia tarik area tu panjang, dia letak dekat muka ni, penuh muka dia. Okey, tu contoh kemudian zaman dah berubah, tinggal telefon yang sekecil-kecil yang ada macam-macam jenis fungsi dah ada sekarang ni kan. Okey, dunia semakin maju. Okey, elemen yang ketiga, kita dah ada yang pertama tadi sumber. Ada yang sumber ada dua jenis, boleh diperbarui, tidak boleh diperbarui. Ingat. Kemudian kita masuk yang kedua, elemen yang kedua, medium. Medium tu apa? Medium itu adalah perantara. Medium ada apa jenis? Dua jenis juga. Medium ada dua jenis juga, berwayar dan tanpa wayar. Okey, kemudian kita masuk yang ketiga, iaitu beban. Beban. Beban ni adalah peralatan elektrik. Okey, peralatan elektrik yang disambungkan pada sumber melalui medium supaya boleh berfungsi. Dekat bahagian kosong tu dia kosongkan, cikgu jawab beban ni ialah peralatan elektrik yang disambungkan pada sumber melalui medium supaya berfungsi. Okey, sorry lindung. Okey, kata balik pula. Berikan contoh beban yang ada di dalam bengkel. Kita tak duduk dalam bengkel kita duduk di rumah. Contoh beban yang ada di rumah kamu. Bagi contoh. Okey, kipas, lampu, lagi TV, apa-apa yang cikgu sebut tadi, peralatan elektrik yang menggunakan tenaga elektrik, itu adalah beban. Kamu boleh bagi contoh macam-macam jenis. Okey, kalau kamu boleh bagi contoh tu kamu fahamlah. Okey, itu contoh dia. Semua jenis lah yang ada di rumah kamu, semua ada kot yang ni. Okey, yang terakhir, sistem ataupun elemen elektrik yang terakhir ni, yang keempat adalah kawalan. Okey, kita ada sumber, kita ada medium, kita ada beban, dan yang terakhir kita ada kawalan. Kawalan ni apa dia? Dia adalah pengawalan arus elektrik secara selamat dengan memutus dan menyambungkan litar. Dilakukan secara manual ataupun automatik. Apa yang kamu faham? Kawalan ni apa dia?
Swiss. Okey, kalau kata kamu sebut Swiss tu, kamu fahamlah. Itu adalah kawalan. Swiss ada 2 jenis Swiss. Manual, iaitu kita gunakan tangan untuk tekan Swiss, dan juga Swiss yang boleh ditutup ataupun kita boleh mengawal Swiss tu dengan automatik. Maksud dia automatik lah. Tu contoh. Itu Swiss apa tu? Itu adalah Swiss manual. Ni manual, ni Swiss tekan tutup, tekan. Swiss tekan tutup ini tekan tutup. Okey, setakat itu saja dulu. Nanti cikgu akan sambung pada kelas yang berikutnya. Terima kasih.